Assalamualaikum. Okey, di menu kali ini Mak Tia akan gabungkan 4 jenis kuih talam yang anda boleh ikut. Okey, mana tahu ada yang nak buat menu berbuka puasa petang ni. Okey, jom layan video yang Mak Tia sediakan ni. Baik, untuk menu pertama iaitu kuih pulut sekaya. Jom kita tengok bahan-bahannya. 300 gram beras pulut. Okey. Sedikit santan, sedikit garam, 2 helai daun pandan, 2 sudu gula merah, 2 keping gula melaka, 6 biji telur, 1 sudu tepung gandum, sedikit baking powder, sedikit esen vanila. Baik, mula-mula kita buka bungkusan beras pulut tu lah. Okey, beras pulut ni Mak Tia beli yang dah memang 300 gram lah sukatan dia. Okey, baik, masukkan dalam bekas. Okey, beras ni kena rendam terlebih dahulu lah, basuh 3 kali basuhan. Lepas tu rendam rendam selama setengah jam ataupun 1 jam kulitnya. Lepas tu masukkan, apabila dah rendam dalam 1 jam tu, masukkan sedikit santan. Santan ni paras-paras tenggelam pulut tu je. Patut Mak Tia cakap sedikit santan. Lebih kurang macam tu je. Tak mau banyak-banyak sangat, terlalu takut lembik. Okey, pulut sekaya ni dia tak boleh pulutnya lembik. Okey, maknanya ngam-ngam lah. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Kacau-kacau lah. Okey, biar tercampur semua rasa garam tu. Lepas tu boleh kukus pulutnya. Okey, masuk dalam pengukus tu, boleh kukus lah. Lepas tu kita tutup. Okey, tunggu sehingga pulut tu masak. Okey. Okey. Mak Tia buka dulu sekejap, panaskan sekejap. Lepas tu pulut tu di kacau-kacau lah supaya cepat masak pulut tu. Kena kacau-kacau lah. Okey, masa ni air ni belum kering lagi okey. Lepas tu kukus semula sehingga dia memang masak lah, betul-betul masak, baru kita angkat. Baik, kita buka. Okey, nampaknya pulut kita ni dah masak. Okey, selepas pulut dah masak tu, angkat. Kacau-kacau lah supaya wap panas dia tu keluar dan pulutnya cepat sejuk lah. Kalau kita kacau-kacau macam tu. Okey, kacau-kacau biar wap dia tu terkeluar, nampak asap-asap dia tu okey, apabila asap terkeluar tu dia cepatlah sejuk. Okey. Arung ketupat. Itulah orang Kelantan panggil arung. Arung tu maknanya kacau lah. Baik, lepas tu kita sediakan loyang. Okey. Loyang Mak Tia guna ni 22 kali 22. Tak kisahlah loyang yang macam mana ya. Okey, janji loyang, nak loyang bulat ke, 4 segi ke, tak kisah. Okey. Ini nampak 22 kali 22 loyang Mak Tia ni. Okey. Okey, lepas tu ambil pulut yang kita dah kacau tadi, dia dah hampir sejuk tu kan. Masuk ke dalam loyang.
Okey, masukkan sehingga habis. Lepas tu kita akan tekan pulut tu biar mampat. Okey. Baik, nampaknya pulut kita tu dah betul-betul mampat. Mak tekan tu ya. Okey, dah cantik, dikemas cantik Okey, lepas ni kita akan buat adunan untuk bahagian atas dia tu. Sekaya dia tu. Okey. Okey, lepas dah tekan mampat-mampat, kita ketepikan pulut sambil-sambil dia sejuk. Okey, kita buat bahan-bahan B pula, iaitu sekaya dia tu. Okey. Okey, bahan-bahan inilah yang kita gunakan. 2 keping gula melaka dan 2 sudu gula merah. 2 sudu gula merah tu untuk memekatkan warna bahagian atas tu, sekaya tu. Okey, lepas tu 2 helai daun pandan tu memang kita simpul lah. Macam inilah bahan untuk kita buat sekaya dia tu ke atas tu ya. Okey, sebelum tu gula melaka tu boleh dipotong-potong atau dihiris. Mak teh tak potong atau tak hiris lah. Mak teh tumbuk. Senang. Masuk tumbuk dia dah hancur, cepat hancur. Apabila kita nak panaskan dia tu, dia cepat cair lah. Okey, lepas tu mak teh masukkan dalam kuali ni. Okey, panaskan atas dapur gas. Jadi gula melaka tu dia cepat cair lah. Okey. Baik, nampak tak? Gula melaka dan gula merah tadi dah cair. Okey, lepas tu masukkan dalam bekas lah. Okey. Tapis terlebih dahulu ya. Okey, mak teh tus dulu ni tau. Supaya kadang-kadang kalau kita tak tapis, sebenarnya ada macam sampah-sampah lagi kan yang berketul-ketul tu. Itu tujuan tapis, dia tak masuklah semua yang berketul-ketul tu. Okey, tapis terlebih dahulu ya. Baik, inilah hasilnya. Selepas kita dah tapis. Okey. Okey, baik. Lepas tu kita boleh campurkan telur. Okey. Telur tu pastikan bersihkan terlebih dahulu ya. Sebab ada najis apa semua dekat situ tu. Dekat kulit telur tu. Okey, dah bersihkan. Kita akan pecahkan, masukkan ke dalam bekas bekas gula melaka yang kita dah cairkan tadi. Okey, masukkan telur satu persatu. Kacau-kacau lah supaya telur tu hancur tercampur dengan adunan tadi. Okey. Lepas tu kita boleh masukkan, campurkan 1 sudu tepung gandum. Okey, lepas tu sedikit esen vanila. Lepas tu boleh campurkan baking powder, sedikit baking powder. Okey, campurkan baking powder dan sedikit vanila nanti ya. Okey, tak banyaklah baking powder, sikit je. Sedikit esen vanila. Ini untuk bau dia, aroma bau dia tu sedap lah. Kurangkan hanya telur tu. Itu tujuan masukkan vanila sikit. Okey, lepas tu kacau-kacau sebati lah. Ini semua kita masukkan bahan-bahan tadi. Lepas tu kita tapis di atas pulut yang kita tekap tadi tu. Panaskan pengukus tu, boleh kukus sehingga masak lah. Okey, sehingga dimasak lah. Tutup. Okey, biarkan selama sehingga masak lah. Nak kata berapa minit tu susah kan. Sehingga betul masak lah. Kita cek dengan garpu kalau dia dah masak, dah tak melekat tu dia dah masak. Wow, nampak tak? Betul-betul jadi pulut sekaya Mok Tin ni. Nampak? Dia kedut macam tu, bermakna betul-betul jadilah tu pulut sekayanya. Alhamdulillah. Inilah dia. Nampak tak air-air yang lekat kat situ tu? Okey, kalau nak hilangkan air tu, biarkan atas api yang perlahan selama dalam 15 minit, 10 minit gitulah.
Biarkan, jangan tutup tau. Nanti dengan sendirinya air itu akan kering. Itu adalah satu tips juga tu ya. Okey, nampak dah lepas dah 15 minit gitu. Okey, dia dah kering airnya. Okey, lepas tu boleh sejukkan dan boleh potong. Sejukkan dulu tau. Okey, mak cek Okey, maknanya kalau tak lekat pada garpu tu, maknanya dia dah betul-betul masak. Okey, nampaknya kuih pulut sekaya Mok Teh ni dah betul-betul sejuk. Okey, Mok Teh nak potong. Okey, ni siap dipotong. Inilah hasilnya kuih sekaya by Mok Teh. Memang sedap, rasa telur dia tu, ya Allah, memang sedap. Okey, anda boleh cuba, pasti jadi Mok Teh tunjuk kat sini ni memang secara terperinci, insya-Allah anda boleh buat dan mesti jadi kalau buat. Inilah dia pulut sekaya, sedap tau. Anda mesti cuba tau. Menu kedua iaitu seri muka pandan. Okey, mula-mula kita sediakan bahan A dulu. 2 cawan beras pulut, sedikit garam dan 2 cawan santan. Di sini kami menggunakan santan yang fresh diperah daripada kelapa parut. Itu lagi sedap dan segar rasa dia. Okey, lepas tu beras pulut tadi kita akan rendam sekejap dalam setengah jam dan tuskan. Okey, campurkan dengan sedikit garam dan santan segar tadi. Okey, paras santan tu paras tenggelam beras pulut tu ya. Okey, nampak macam dalam video tu. Okey, lepas tu kita boleh kukus beras pulut tersebut. Okey, sedia untuk dikukus macam ni. Okey, tutup. Okey, biarkan. Okey, ni proses A. Okey, kita ketepikan dulu proses A. Okey, kita tengok proses B pula. Okey, sediakan bahan proses B. Sediakan 1 cawan gandum, 1 cawan santan, 2 biji telur, 1 cawan air daun pandan. Daun pandan dipotong dan dikisar. Pandan tu di blend dulu untuk dapatkan air dia. Okey, ini 1 cawan gula, nak kurang pun boleh. Satukan kesemua bahan-bahan tadi, gandum, air daun pandan, santan, gula, okey. Telur 2 biji tadi, pecahkan, satukan semua. Lepas tu gandum tu boleh di blend. Okey, tak perlu tapis, semua kita blend saja untuk dapatkan struktur yang halus. Lepas tu gunakan sedikit pewarna untuk dapatkan pewarna yang warna kuih seri muka kita tu biar nampak cantiklah. Okey, masukkan sedikit pewarna dan kacau sebati. Okey, kacau-kacau sebati dalam adunan tadi. Kacau-kacau sebati. Adunan nak lebih kurang cair macam ginilah. Okey, dalam gambar ni. Okey. Okey, kita tengok pulut kita pula. Okey, kita tepikan bahan B tadi. Kita tengok pulut. Okey, nampaknya pulut kita ni dah nak hampir masak. Tapi masa ni belum masak lagi. Okey, kalau dah lebih kurang lebih macam ni, lembik-lembik macam gini, kacau-kacau, sebatikan. Dan kena tutup balik lah. Sebab ni belum masak lagi. Okey. Masa ni kita kena kacau dia dan tutup balik. Okey, masak lagi sehinggalah dia masak. Okey, ni. Okey, ringkaskan. Okey, ini nampak beras pulutnya ni dah masak Okey, lepas tu biarkan seketika, lepas tu tekapkan beras pulut tadi tu. Nampak macam dalam video yang Kak Tin tengah buat tu. Okey, tekapkan beras pulut tu. Ini tujuan supaya dia mampat. Nanti kita akan tuangkan bahan B tadi ke atas tu lah. Okey, ini bahan B yang dah ready tadi. Okey, tuangkan ke atas pulut tadi. Pulut yang telah masak tadi. Masak di kukus tadi tu.
Okey, masukkan bahan B. Okey, kemudian kita letak dalam pengukus dan kukus balik. Okey, sehinggalah dia masak, betul-betul masak. Okey, kalau nak tahu benda ni dah masak, kuih ni dah masak, cucuk sedikit dengan lidi ke apa. Kalau dia dah tak melekat, maknanya adunan tu dah betul-betul masak lah. Okey, lepas tu sejukkan. Okey, biarkan betul-betul sejuk. Biasa kalau buat malam, pagi kita dah boleh potong. Okey, sedia untuk dipotong dan siap dihidangkan. Menu ketiga, talam gula merah. Okey, jom. Baik, mula-mula Mokti akan sediakan bahan A. Okey, dia ada 2 step, iaitu A dan B. Bahan A ialah 1 cawan gula merah, 1 cawan tepung gandum, setengah cawan tepung ubi kayu, 2 cawan air, 1 cawan santan cair, 1 sudu gula, sedikit garam. Baik. Itulah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat bahan-bahan A. Okey, mula-mula Mokti masukkan 1 cawan gula merah. Okey, ni tepung Okey, 1 cawan tepung gandum. Okey, Mokti akan masukkan dalam bekas sama dengan gula merah tadi. Okey, satukan dalam bekas yang samalah. Baik, ini tepung ubi kayu. Okey, setengah cawan tepung ubi kayu. Lebih kurang dalam 4 sudu lah, 4 sudu besar gitulah. Okey, bila dah masuk dalam cawan tu jadi setengah cawan lah, nampak macam tu lah ya. Okey, lepas tu 1 sudu gula. Baik, bahan-bahan semua dah dicampur dalam satu bekas tu. Lepas tu kita akan masukkan air. Okey, Mokti guna 2 cawan air. Okey, anda perlu ikut bahan-bahan yang Mokti nyatakan ni ya. Jangan derhaka resepi. Itulah 2 cawan air. Okey, kacau-kacau sebati. Okey, lepas tu Mokti akan kisar dia tahu dengan blend untuk menghaluskan lagi bahan-bahan tu lah. Baik, Mokti guna satu kotak santan. Okey, Mokti guna sikit saja tahu. Sebab ni kita perlukan santan yang cair. Okey, kita perlukan 1 cawan santan cair. Jadi santan kotak ni kan dia pekat. Jadi Mokti guna sikit je. Tuang sikit saja, okey. Dan Mokti campur sehingga menjadi 1 cawan air. Campur dengan air sehingga menjadi 1 cawan santan cair. Okey, baik, jelas Okey. Ini santan pekat. Okey. Campur dengan air sehingga menjadi 1 cawan santan cair. Okey, jelaskan. Okey, kacau-kacau juga. Okey, masukkan sikit lagi tu, biar betul-betul 1 cawan lah. Okey, baik. Okey, masukkan masukkan ke dalam bekas semualah. Okey, kacau-kacau sebati ya. Okey, Mokti tukarlah guna ni senang sikit. Sudu kecil kan. Okey. Ni kacau-kacau dulu biar gandum apa semua tu tercampur semualah lepas tu kita akan kisar dia tahu. Sebab kita perlu kisar supaya adunan dia tu betul-betul halus lah. Sebab kalau kita kacau macam ni, mungkin ada yang kurang hancur kat bawah tu. Lambat lah. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Mungkin lambat. Okey. Lagi cepat Mokti guna pengisar lah. Okey.
Okey, Mak Teh kisar. Okey, dah ringkaskan ya. Okey, inilah bahan yang Mak Teh dah kisar. Okey, lepas tu Mak Teh sapukan okey, bekas acuan untuk kita masukkan kuih talam gula merah ni. Okey. Okey, masuk separuh je, jangan penuh Okey, setelah diminyak tadi, dengan minyak masak, masukkan separuh saja, lebih kurang dalam 1 senduk Mak Teh tu. Macam itulah. Separuh saja, nanti kita akan kukus. Lepas dah kukus, kita akan masukkan bahan B ke atas tu. Warna putih. Ni warna perang kan. Okey. Masuk sehingga habis. Okey, sambil-sambil tu pengukus panaskan Okey, panaskan pengukus dulu. Okey, sambil-sambil kita senduk ni, masuk dalam acuan tu, sambil tu pengukus dipanaskan ya. Okey. Okey, Mak Teh dah masuk dalam bekas. Sebenarnya kalau anda tak ada acuan ni, anda boleh masuk dalam loyang. Loyang sebab Mak Teh buat macam ni, Mak Teh nak cepat masak. Kalau dalam loyang mungkin ambil masa yang lama, 30 minit, 25 minit. Kalau dalam bekas cupcake ni, dia cepat sikit lah. Okey. Okey, maknanya lebih kurang dalam 15 minit hingga 20 minit je macam tu dah masak. Okey, cepat. Mak Teh masuk dalam bekas ni. Okey, sediakan pula bahan-bahan B. Okey, sementara bahan A masak, kita sediakan bahan-bahan B. Okey, 2 cawan air, 1 cawan tepung beras, sedikit garam, 1 cawan santan pekat. Baik, mula-mula masukkan 2 cawan air. Okey, ni untuk buat bahan B ya. Tadi bahan A kan? Okey, ni bahan B pula. Okey, 2 cawan air ya. Okey, lepas tu santan pekat yang Mak Teh dah guna tadi sikit tu, okey, masukkan je semua. Okey. Maknanya semuanya kita guna satu santan je lah, tapi kita berkongsi lah, kongsi satu santan ya. Gitulah. Okey, nampak tak ni santan pekat, dia tak penuh pun dengan dalam 1 cawan air, 1 cawan tu santannya. Okey, jadi Mak Teh tambah sedikit airnya. Kocok-kocokkan bekas kotak santan tu, sebab dekat situ masih ada santan kat tepi-tepinya tu. Okey, boleh masukkan balik dalam cawan tu. Okey, jadi jimatlah kan. Jadi cukupkan juga 1 cawan. Nampak? Okey, jadi 1 cawan jugalah. Okey, dia masih pekat lagi walaupun tak campur air sikit tu. Okey. Okey, masukkan. Okey, tadi 2 cawan air. Okey, masukkan 1 cawan santan pekat. Okey, buat kuih talam ni tak susah pun sebenarnya. Kalau betul-betul anda nak belajar, anda tengok betul-betul apa yang Mak Teh dah share kat sini. InsyaAllah jadi. Walaupun pertama kali nak belajar, kalau tengok semua video yang Mak Teh siarkan ni, okey, insyaAllah boleh buat. Okey, lepas tu masuk 1 cawan tepung beras. Okey, ni untuk bahagian B, bahagian warna putih dia. Okey, kuih talam ada yang warna perang dan yang warna putih. Okey, lepas tu kacau-kacau sebati lah. Okey, adunan B ni Mak Teh tak kisar dah. Okey, cuma Mak Teh kacau-kacau gitu je. Okey. Dan kejap lagi Mak Teh akan panaskan atas api yang perlahan. Guna api yang perlahan ya, ingat ya. Lepas tu masukkan sedikit garam. Jangan lupa, inilah garam ni melemak-lemakkan lagi, menjadikan lemak kita punya talam tu. Okey, kuih talam tu. Okey. Santan dan garam tu sebenarnya melemakkan lagi adunan warna putih tu. Okey, lepas tu kacau. Okey, tepung beras ni dia cepat larut sikit. Dia tak macam tepung gandum. Kalau tepung gandum tu dia macam terapung, nak kena banyak kacau. Kalau tepung beras dia cepat larut sikit. Okey, lepas tu panaskan pengukus. Okey. Ini bahan B tadi. Okey. Hidupkan api tu. Okey, lepas tu kacaulah di atas api yang perlahan sehingga pekat likat lah. Okey. Macam kita nak buat kuih
kuih lopak tikam. Sebelum ni, di video sebelum ni Mak Teh ada kongsi kuih lopak tikam. Kalau anda nak apa, mana tahu nak belajar kan, boleh klik dekat end screen tu, nanti Mak Teh akan letakkan dekat end screen tu kuih lopak tikam. Itu pun sedap. Ni lebih kurang lah macam ni. Okey, adun yang warna putih ni. Okey, nampak tak? Dia dah likat pekat tu kan. Okey, nampak tak? Dia dah keluar buih tu macam mendidih tu kan. Macam timbul-timbul buih tu, itu dah boleh stop lah. Tak perlu lama sebenarnya. Nampak tak buih dia tu, menggelembung tu kan. Okey. Nampaknya ini dah boleh tutup api, dan walaupun dah tutup api, still kena kacau je. Kacau biar apa? Sebati. Biar betul-betul sebati. Okey. Lepas tu kita tengoklah apa? Bahan A yang kita dah kukus tadi tu. Okey. Nampaknya dah masak. Mak Teh kukus lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit, lebih kurang macam tu lah. Tengok pada kita punya tu jugalah kan. Lebih kurang gitulah, tak lama. Okey, cucuk kalau dah tak melekat pada lidi tu, bermakna dia dah boleh masak lah tu. Okey, ni tip, nak bagi tips supaya adunan perang dan adunan putih jadi melekat kuat lah antara satu sama lain. Jadi masa kita buka dalam acuan tu, dia melekat. Okey, kuih talam ni kalau tak kena cara dia, masa kita buka dalam acuan tu, dia akan terbuka antara apa, adunan putih dan adunan perang tu. Jadi terbuka, dia tak tercantum kalau kita tak tahu cara-caranya. Itulah tipsnya. Okey, lepas tu masukkan warna putih tu ke atas tu macam biasa. Okey, lepas tu tutuplah dan kukus sekali lagi. Okey, lebih kurang 15 ataupun 20 minit. Okey, sehingga masaklah. Okey, ringkaskan, nampak. Nampaknya dah masak. Okey, ni biarkan sekejap, terbuka atas api, jangan tutup lagi api tau. Biar sekejap, biar ke atas tu betul-betul kering. Okey, lepas tu baru tutup lah. Okey, nampak tak? Mak Teh ringkaskan ya. Nampak, apabila dah sejuk ni, kena betul-betul sejuk tau. Jangan suam-suam, tak mau. Betul-betul sejuk baru keluarkan. Baru senang nak keluarkan. Kalau suam-suam, dia akan melekat. Dia macam susah. Okey, nampak tak? Mak Teh tekan jari kat situ tu, dia macam dah terbuka lah. Itu senang lah nak. Kalau macam susah, okey, congkil je dengan apa, blender tu. Mak Teh buat macam tu. Okey. Ni senang nak keluar. Okey. Senang bukan? Tapi memang lembut dan bergedik-gedik lagi. Itulah yang kita carikan, yang kita nakkan. Apabila kita buat sesuatu kuih tu, buat jadi, insya-Allah. Inilah hasilnya. Okey. Nampak tak? Sedap. Memang lembut, bergedik-gedik lagi. Itulah nak cerita kononnya benda ni jadi sebenarnya. Okey. Okey, Mak Teh harap anda kat luar sana yang dah menonton tu, okey, boleh ikut step by step apa yang Mak Teh dah sarankan dalam video ni. Okey, anda lihatlah sendiri macam mana, tengok Mak Teh goyang tu, dia bergedik-gedik tu. Itu tandanya dia lembut dan jadilah. Kalau anda suka dan ingin mencuba, okey, silakan. Menu keempat iaitu kuih lapis. Okey, baik. Dalam video ni Mak Teh akan tunjukkan dan Mak Teh akan ajar cara macam mana nak hasilkan kuih lapis yang lembut, kenyal dan tak keras. Baik, okey, kita intai bahannya. Okey, 1 cawan tepung beras. Okey, 1 cawan tepung gandum. Sedikit garam. 1 cawan gula pasir, 4 cawan santan, dan sedikit perasa sirap ros. Mak Teh nak bagi tips atau petua nak memilih tepung beras yang sesuai untuk buat kuih, iaitu tepung beras yang cap gajah 3 tu. Itu sesuai untuk buat kuih sebab dia lembut. Sebab dia ada campuran tepung jagung. Tapi untuk buat kerepek, sesuai yang cap gajah, 1 gajah saja. Itu sesuai untuk buat kerepek atau peyek atau kuih ros sesuai. Okey, itu tips yang berguna tau. Baik, mula-mula okey, Mak Teh guna sukatan cawan Okey. Mula-mula masukkan ke dalam kas tu 1 cawan tepung beras.
Okey, 1 cawan lebih tepung beras, dia macam lebih-lebih sikit lah. Okey. Tepung beras yang cap 3 gajah. Sesuai untuk buat kuih, supaya kuih kita tu lembut. Lepas tu masukkan 1 cawan tepung gandum. Sukatan dia 1 cawan lebih sikit gitulah. Okey. Ni Mak Teh dah buat sukatan tau. Memang kuih lapis ni memang lembut. Ikutlah cara dan sukatan Mak Teh buat ni. Memang lembut. Kuih lapis dia tak keras, lembut betul. Lembut dan pejal-pejal. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Masukkan 1 cawan gula pasir. Okey, 1 cawan ni dah sesuai lah rasa manis dia. Tapi kalau nak kurangkan manis, terpulanglah kurangkan gulanya. Tapi untuk sukatan 1 cawan ni dah sesuai lah dengan sukatan yang Mak Teh dah buat tu. Rasa manis dia tu sedang-sedang lah. Manis tak, kurang manis pun tak. Sesuai lah bagi Mak Teh. Macam kuih lapis ni, kalau macam terlalu keras, memang tak sedap kan makan ni. Itulah, kalau apa-apa kuih pun biar lembut-lembut pejal gitu, baru sedap dimakan kan. Itulah, nak kena ada cara dia buat kuih. Okey, lepas tu masukkan 4 cawan santan. Mula-mula Mak Teh masukkan 2 cawan santan dulu. Lepas tu Mak Teh kacau-kacau, sebatikan dulu tepung-tepung tu, adunan tadi. Okey, masukkan 2 cawan santan dulu. Lepas dah sebatikan tepung tadi, semua tepung tadi tu, baru masukkan lagi 2 cawan santan. Jadi semuanya 4 cawan santan. Okey, kacau-kacau, sebatikan adunan tu ya. Okey, ni adunan ni kalau nak tapis pun boleh. Kalau nak cepat nak guna blend pun boleh. Apa-apa pun. Kalau guna blend dia cepat sikit lah. Kalau nak tapis pun boleh secara manual. Itulah kadang-kadang Mak Teh ni apa yang sempat ada kat mata je. Kalau macam cepat tapis je. Tapi kalau nak blend pun boleh. Sebab kalau tapis tu dah ada depan mata kan. Itulah. Okey, lepas tu masukkan 1 cawan lagi santan. Ini adunan yang Mak Teh buat ni memang betul-betul rasa lemak-lemak santan dia tu, lembut dia, pejal dia tu. Memang rasa. Memang sedap tau. Okey, kacau-kacau, sebatikan. Baik, okey, ni santan yang ke-4. Okey, maknanya semua sekali 4 cawan santan Mak Teh masukkan Kuih lapis ni sesuai untuk sarapan pagi ataupun minum petang. Sesuai sangat untuk nak berbuka puasa. Okey, adunan nak sebati lebih kurang macam dalam video ni ya, lebih gitu, cair macam tu lah. Tapi kalau dah ikut sukatan yang Mak Teh dah buat tu, insya-Allah jadilah. Okey, lepas tu tapis adunan tadi. Okey, kalau nak blend pun boleh ya, terpulang lah. Yang mana rasa senang. Okey, nak blend boleh, nak tapis macam Mak Teh buat pun boleh. Sebab kalau kita tak tapis, dia macam ada lagi macam adunan yang berketul-ketul tu. Itu membuatkan kuih kita tak cantik. Okey, nampak tak? Dia ada ketul-ketul. Kalau nak blend pun boleh. Okey, dah ditapis. Okey, lepas tu kita bagikan 2 bahagian. Okey, 1 bahagian putih dan 1 bahagian perasa sirap ros tu lah. Untuk nampak warna merah, pink-pink gitu. Okey, bagi sama banyak Okey, Mak Teh sukatan tu sama banyak lah. Mak Teh letak dekat-dekat tu, jadi kita nampak kita bagikan sama banyak. Okey. Okey, satu ni okey, kita akan Mak Teh akan masukkan perasa sirap ros sebelah kiri Mak Teh ni. Mak Teh masukkan sedikit. Okey, sirap ros ni terpulang nak masuk. Kalau rasa macam nak terang sikit color dia, masuk lebih sikit. Kalau macam nak pudar macam warna pink gitu kan, rose gitu, okey, taruh agak-agak lah. Okey, lepas tu kacau.
Okey, masa ni kita dah boleh ready lah. Okey, dah boleh panaskan pengukus. Okey. Okey, ni loyang. Okey, sebelum nak kukus tu, loyang tu kena sapu dengan minyak. Okey, lumurkan minyak kat tangan tu, sapukan loyang. Okey, ini tujuan untuk tidak adunan kuih kita nanti tu apabila dah sejuk dia tak melekat lah. Senang nak dikeluarkan daripada loyang tu. Okey, Mok Teh guna loyang ni saiz ni sesuai dengan adunan tepung yang Mok Teh dah buat ngam-ngam. Okey, 22 kali 22 cm. Guna loyang yang besar macam tu kalau nak beli. Itu ngam-ngam untuk sukatan yang Mok Teh dah buat ni. Okey. Lepas tu guna cawan. Sukatan cawan ni. Okey, panaskan pengukus. Mok Teh biasalah Mok Teh kukus atas kuali saja. Cara macam ni Mok Teh senang sangat. Okey, senang. Bagi Mok Teh bukan tak ada pengukus ada, tapi Mok Teh rasa senang dengan cara macam ni. Itulah senang, masukkan air je, letak je yang bulat-bulat tu. Lepas tu apa lagi? Kukuslah. Okey, lepas tu masukkan adunan yang warna sirap rose tadi tu, okey, ke dalam cawan. Sukatan cawan tu je Mok Teh guna. Sukatan cawan yang Mok Teh sukat tepung beras dan tepung gandum tadi. Okey, masukkan 1 cawan. Okey, apabila dah pengukus dah panas, masukkan 1 cawan adunan warna pink tu, warna rose tu. Okey. Lepas tu boleh tutup dan kukus selama 5 minit ataupun 7 minit. Gitulah, lebih kurang 5-6 gitulah. Tengoklah. Okey. Tutup, biarkan selama 5 hingga 7 minit. Okey, lepas tu kita boleh tukar selang seli lah. Yang putih, yang merah, lepas tu putih, lepas tu merah, putih sehingga habis adunan. Okey, ini Mok Teh tuang untuk yang warna putih pula. Okey, kita tengok pengukus kita tu. Nampaknya yang warna merah tadi, yang warna rose tadi tu dah masak. Okey, maknanya dah boleh kita tuang warna putih lah. Maknanya dah keras. Dia dah pejal kan. Okey, tuang pula yang warna putih. Okey. Buatlah sampai habis. Nampak? Yang putih tu yang last kali Mok Teh buat adunannya. Nampak tak adunan dia tu ngam-ngam dengan saiz loyang yang Mok Teh cakap tadi, saiz 22 kali 22 cm tu. Ngam-ngam untuk adunan kuih yang Mok Teh buat ni. Okey. Okey, lepas dah masak. Okey, kalau nak tahu dia dah masak tu boleh cucuk dengan lidi lah. Kalau dia dah tak melekat tu bermakna dia dah masak. Untuk tips ni, tips juga supaya kuih tu, air dia atas kuih tu kering, biarkan seketika dengan api perlahan dalam 5 minit supaya permukaan kuih atas tu air dia kering. Lepas tu boleh angkat dan boleh sejukkan. Okey, sejuk sehingga dia betul-betul sejuk lah, baru boleh potong. Jangan potong time dia suam-suam ke, jangan. Betul-betul dia sejuk baru boleh potong. Baru cantik kuih kita tu. Okey, lepas tu dah betul sejuk. Senang nak terbalikkan dia. Nampak macam Mok Teh buat. Dia tak melekat tau, sebab kita dah taruh minyak tadi dekat loyang tu. Itu tujuan letak minyak masak, jangan minyak tanah pula. Aduh. Okey, lepas tu potong. Mok Teh dah siap potong tu. Okey, boleh hidangkan. Ambil pinggan, masukkan dalam bekas. Okey, nampak tak pejal dengan lembutnya kuih lapis Mok Teh buat tu. Nampak? Adunan yang lembut. Ikut step by step apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni, insya-Allah jadi cantik macam kuih tu. Okey. Anda kat luar sana mesti cuba tau. Confirm jadi. Kalau tengok daripada awal sampai habis video Mok Teh ni, insya-Allah anda akan dapat ilmu dan boleh buat secawang kopi bersih. Okey, jika anda rasa resipi ini berguna dan bermanfaat, boleh share sebanyak mungkin kat luar sana biar ramai yang dapat manfaat. Okey, bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.